على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية فمن صلى عليه مرة واحدة عشرا عليه يصلي الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang Amat Mulia Datuk Undang Luar Rembau Datuk Haji Muhammad Sharif bin Haji Osman, Yang Mulia Datuk-datuk lembaga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita bersama-sama di surau kediaman Yang Amat Mulia Datuk Undang Luar Rembau untuk kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Jadi dalam kitab ini ada 294 hadis pilihan dari kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari hadis yang ketiga, muka surat 15. Tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hadis yang ketiga, tajuk dia ialah perjanjian taat setia. Ini perjanjian taat setia ini berlaku di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Ansar. Rasulullah berjanji taat, dan orang-orang Ansar itu berjanji taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan yang demikian, kekuatan yang akan berlaku ialah kekuatan di mana orang Islam bersatu. Dengan adanya perjanjian ini, maka umat Islam yang datang daripada Madinah dan dipanggil orang-orang Ansar akan memberikan keseluruhan tenaga mereka, keseluruhan kemampuan mereka untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini ialah hadis yang ketiga. Saya bacakan tuan-tuan dan puan. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min zalik syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratul lahu wa man asaba min zalik syai'an summa satarahu Allah azza wa jalla fa huwa ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu wa bayanahu ala zalik. Jadi maksud di sini tuan-tuan dan puan, daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada golongan Al-Ansar. Ubadah bin Samit, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjanji setialah kamu akan daku, bahawa janganlah kamu mempersekutukan dengan Allah akan sesuatu. Berjanji setialah.
berjanji setialah kamu dengan aku, ya, dan janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Allah Subhanahu wa taala itu disyirikkan ataupun menyatakan ada Allah yang lain daripada Allah yang Maha Esa, ya. Dan janganlah kamu mencuri. Itu bai'ah yang kedua. Yang bai'ah yang pertama, jangan kamu mempersekutukan Allah. Bai'ah yang kedua, bai'ah ni perjanjian, ya. Bai'ah ni perjanjian. Bai'ah yang kedua ialah jangan kamu mencuri. Ini perkara besar ni, mencuri ni, tuan-tuan, ya. Sebab ada satu surah dalam Al-Quran, dia panggil surah Al-Mutaffifin, yang menyebutkan tentang bukan mencuri tetapi orang yang menipu dalam perniagaan. Samalah macam mencuri, ya. Wailul lil mutaffifin, ya. Dan yang ketiga, janganlah kamu berzina. Dan yang keempat, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu. Kenapa dalam hadis ni Rasulullah sebut jangan kamu membunuh anak-anak kamu, ya? Sebab di zaman jahiliah dulu, ya, ada perbuatan ataupun ada, ya, amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah, iaitu membunuh anak-anak perempuan dan menanamkan hidup-hidup, ya. Jangan membunuh anak-anak kamu, ya. Sebab takut kemiskinan, takut berlakunya perkara yang menjatuhkan maruah dan sebagainya, maka banyaklah anak-anak perempuan yang dibunuh dan ditanam hidup-hidup, ya. Dan janganlah kamu mendatangkan dengan dusta yang kamu adakannya di antara hadapan kamu dan di belakang kamu. Janganlah kamu berdusta, ya. Depan lain elok, belakang cakap lain. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Itu dikatakan janganlah kamu berdusta, ya, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu, ya. Dan yang seterusnya, janganlah kamu menderhaka pada kebajikan. Maksudnya menderhaka kepada kebajikan, janganlah kamu melakukan kemaksiatan, ya, kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada kamu, tapi kamu buat maksiat, ya. Yang kita buat maksiat, sedangkan Allah mengurniakan kita, ya, kebaikan, ya. Kemudian seterusnya, maka barang siapa menyempurnakan daripada kamu, maka pahalanya atas Allah, ya. Siapa yang melaksanakan perjanjian ini, tak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka ganjarannya adalah pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang membuat daripada yang demikian akan suatu, maka diseksakan dia di dalam dunia, dan seksaan itu menjadi kafarah baginya. Tetapi siapa yang tak melaksanakan tetapi melakukan pula larangan-larangan tersebut, maka Allah akan memberi balasan, ya, di dunia, dan apabila balasan itu diberi di dunia, maka itu adalah kafarah baginya. Kafarahnya akan menghapuskan dosanya, ya, kafarah. Sebab itu kalau kita melakukan perbuatan yang mencuri contohnya, di dunia dah kena potong tangan, maka seksaan yang kita terima di dunia itu dengan dipotong tangan itu akan menjadi kafarah, akan menjadi penghapus dosa kita pada yang lain-lain, ya, menghapuskan dosa kita di akhirat besok. Di dunia kita dah dapat balasan dia, tapi di akhirat dosa kita dihapuskan, ya. Dan barang siapa yang membuat daripada yang demikian itu akan suatu, kemudian Allah menutupi akan dia, maka terhapuslah dosanya dari pandangan Allah, ya. Siapa yang dah buat sesuatu itu dalam keadaan yang orang lain tak tahu, tapi dia buat secara sembunyi-sembunyi, dan Allah pun tidak membukakan dan mendedahkan perbuatannya itu di khalayak ramai ataupun pada orang Islam yang lain, maka Allah menutup, ya, menutupi akan perbuatannya itu dan menghapuskan dosanya dari pandangan Allah, ya. Kalau Allah nak tutup dosa kita, tuan-tuan dan puan-puan, Allah boleh tutup dosa kita. Banyak perkara-perkara dosa yang kita buat, ya, yang tak terbongkar, yang tak ketahui, sebab Allah menutupinya, ya. Sebab Allah tu sifatnya yang kita tahu ialah Allah tu maha mengasihi, maha pengasih dan maha penyayang. Bukanlah maknanya setiap dosa kita buat tu, setiap dosa kita buat, mencuri kena balasan, ya, kita ngata orang kena balasan waktu tu, sama ada mati ke ataupun jatuh ke laut ke atau sebagainya,
maka setiap perbuatan yang kita buat atas dunia, masa itu juga dapat balasan. Allah tidak akan lakukan sedemikian. Ya? Sebab kalau dilakukan sedemikian, maka tak ada manusia kat dunia ni. Sebab semua manusia adalah berdosa. Betul tak? Kita tak maksum. Tak ada siapa yang mengatakan diri dia adalah maksum. Kalau setiap dosa yang kita buat, maka Allah hapuskan kita, maka tak ada manusia kat dunia ni. Sebab itu Allah beri tangguh sampai akhirat. Balasan kita di akhirat. Jadi jangan kita rasa senanglah bila kita buat sesuatu di atas dunia ni. Apa-apa dosa yang kita buat, tak ada apa-apa pun. Ada setengah orang kata tak ada apa-apa pun, tak ada pun balasan Allah atas dunia ni. Saya tak kena apa pun. Jangan tunggu, tuan-tuan. Sebab Allah memang akan membalasnya di akhirat besok. Tapi kat dunia ni ditangguhkan dululah. Kemudian tuan-tuan dan puan, kemudian Allah menutupi akan dia, maka terhapuslah dosanya daripada Allah. Jika ia kehendaki, ia memaafkan daripadanya. Kalau Allah nak dosa yang telah kita lakukan itu, kalau Allah nak maafkan, Allah ampunkan dan maafkan. Sebab apa-apa perbuatan kita yang kita lakukan, kejahatan, kemaksiatan dan sebagainya, kalau Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah nak maafkan, Allah maafkan. Tetapi syaratnya, kita minta ampun dan kita minta maaf. Jangan kita buat tak tahu je. Dan bila buat kesalahan, kita rasa tak bersalah. Bila kita buat salah, kita rasa tak bersalah. Ini banyak berlaku, tuan-tuan dan puan. Dan jika ia dikehendaki, ia seksa akan dia. Kalau Allah nak maafkan kita, Allah maafkan. Kalau nak, Allah akan bagi seksa. Dan macam-macam lah tuan seksa atas dunia ni, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan pun baca hari-hari surat khabar, TV, internet dan sebagainya. Macam-macam berlaku. Dan kita tak tahu. Mungkin itulah balasan terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Terhadap perbuatan. Ada yang berlaku pada anak dia, ada yang berlaku pada isteri dia, ada yang berlaku pada adik-beradik dia. Banyak musibat-musibat yang terjadi dan sebagainya. Semuanya itu kita tak tahu. Kenapa seorang tu terkena musibah yang seperti ini, orang ni kena musibah yang seperti ini. Kerana Allah bagi peringatan sebenarnya. Bukan bagi balasan yang terakhir, tapi beri peringatan supaya kita bertobat. Dapat bertobat. Sempat kita bertobat. Kalau tak sempat bertobat, bila masa kita tak sempat bertobat? Bila jauh dah sampai kat sini. Bila roh kita dah sampai ke halkum kita ni, maka taubat kita Allah tak terima. Dan satu lagi riwayat ulama menyebutkan, kalau matahari sudah terbit daripada sebelah barat, kita pun masa tu baru nak beria nak bertaubat, maka taubat kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firaun masa halkum nyawa dia sampai ke halkum, masa dia terbenam di Laut Merah, lemas di Laut Merah, dia dah sampai ke halkum ni, baru dia nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka imannya tak diterima. Taubat lagi tak terima lah, sebab imannya tak diterima. Dekat nak mati dah, dekat nyawa roh dia nak keluar, baru dia nak beriman, mengucap la ilaha illallah, maka Allah tak terima iman dia. Tuan-tuan dan puan. Kemudian maka telah kami mengaku mengikat persetiaan di atas perkara yang demikian itu. Maka persetiaan itu berlaku di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar yang datang daripada Madinah. Tuan-tuan dan puan. Orang-orang Ansar ni adalah orang-orang daripada kaum Aus dan Khazraj, menjadi penduduk asal Madinah. Tetapi mereka bukanlah penduduk asal yang sebenarnya. Mereka sebenarnya berpindah daripada Yaman dahulu, berpuluh-puluh tahun, beratus tahun dulu, berpindah ke Madinah. Dan jadi dua gulungan yang menduduki Madinah waktu itu, iaitu satu dipanggil orang Aus dan yang kedua dipanggil orang Khazraj. Dan ada bersama-sama di Madinah waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Kristian. Jadi ada 5 gulungan yang tinggal di Madinah itu. Tetapi yang masuk Islamnya ialah orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, dan mereka digelarkan sebagai orang-orang Ansar. Orang Islam yang berpindah daripada Mekah ke Madinah digelarkan orang-orang Muhajirin. Orang-orang Aus dan Khazraj ni yang ada di Madinah digelarkan orang-orang Ansar. Dan semasa orang-orang Aus dan Khazraj ni menunaikan haji di masa sebelum Islam lagi, haji ni memang dah jadi satu amalan mengikut Ibrahim alaihi salam, agama Nabi Ibrahim. Tiap-tiap tahun memang orang Arab datang, orang Aus dan Khazraj datang. Dan di masa itulah Rasulullah membuat perjanjian dengan
orang-orang Ansar, tuan-tuan dan puan-puan. Keterangan Ubadah Al-Ansari. Al-Ansari, sebab dia orang Ansar, maka dipanggil dia Al-Ansari. Kita ni orang apa ni? Orang Rembau. Sebab tu ada yang sebut Ar-Rambawi. Rambawi. Ramai orang tak faham. Rambawi ni asalnya orang Rembau. Rambawi. Yang pakai gelaran Rambawi ni siapa? Ada tak? Antaranya yang dulu, masa dulu adalah saya dengar itu. Ada yang pakai gelaran Rambawi di ujung dia. Tapi dah meninggal dah orang tu. Cikgu Kasim Ar-Rambawi. Ada kan? Ubadah Al-Ansari orang yang pertama menjawat jawatan hakim di Palestin. Bila Islam menaluki ataupun Islam berkuasa di Madinah, maka Ubadah Al-Ansari ini dihantar menjadi hakim di Palestin. Beliau pernah menjadi guru dan qadi di negeri Syam, dalam masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua dalam Islam, maka dihantarlah Ubadah Al-Ansari ini ke Syam dan menjadi qadi di Syam dan menjadi guru di Syam. Ini penting tuan-tuan dan puan. Sebab penyebaran Islam itu mestilah dihantar orang-orang yang mempunyai kebolehan dan kemampuan dan berwibawa menyampaikan Islam. Sebab itu di antara yang dihantar ke Syam ni Ubadah bin Al-Ansari, dan seorang lagi sahabat Rasulullah yang dihantar ke Yaman, iaitu Muaz bin Jabal. Jadi kedua-dua ni dihantar ke sana untuk menyampaikan Islam. Dia telah menyertai peperangan Badar. Jadi Ubadah ni telah menyertai peperangan Badar. Peperangan Badar ni dalam tahun yang kedua Hijriah, 2 Hijrah, dan dia di antara orang yang sama-sama berperang dalam peperangan Badar tersebut, di mana tentera Islam berjumlah lebih kurang 300 orang dan tentera kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Jadi pertempuran tu tak seimbang lah, dan dan dikatakan berat sebelah kalau di segi jumlah lah. Tapi Allah nak memenangkan tentera Islam, maka kalahlah tentera kafir Quraisy ini. Tuan dan puan. Dan Ubadah ini meninggal dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Inilah seorang sahabat yang meninggal dunia di luar Madinah. Kebanyakan sahabat meninggal dunia di Madinah dan dimakamkan di perkuburan Al-Baqi'. Lebih kurang ada 10 dimakamkan di perkuburan Al-Baqi'. Tapi ada tak ramai sahabat yang meninggal dunia di luar Madinah. Semua sahabat kalau boleh nak meninggal di Madinah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh, kita pun kalau boleh nak meninggal di Madinah. Tapi sekarang ni tak ada pulang nak pergi dah. Meninggal di Malaysia lah. Ramai orang yang tak boleh pergi, yang berhasrat kalau boleh nak meninggal di Mekah, nak meninggal di Madinah. Saidina Umar Al-Khattab pun semasa di padang Arafah pun berdoa pada Allah, ya Allah, matikanlah aku di Madinah, dan makamkanlah aku di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Kalau boleh dia nak meninggal di Madinah. Kita kalau boleh kita dapat sesuatu yang baiklah, ataupun yang dipanggil husnul khatimah. Iaitu bila kita meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Kita meninggalkan dunia ini dalam pengakhiran yang terbaik. Pengakhiran yang paling baik sekali bila kita meninggal dunia ialah kita dapat mengucap 2 kalimah syahadah, dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, lafaz terakhir yang dapat kita lafazkan sebelum ruh kita keluar daripada jasad kita. Dapat kita melafazkan kalimah la ilaha illallah. Baiklah, Rasulullah SAW menyeru orang-orang Ansar mengikat setia. Jadi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutama sekali kepada orang-orang Ansar yang baru masuk Islam, yang baru mengenali Islam, yang tinggal di Madinah. Sedangkan Rasulullah berada di Mekah, orang-orang kafir musyrikin Mekah pun tak nak kepada Islam waktu itu. Sebab mereka menganggap Rasulullah ni adalah orang yang mereka tak dapat nak ikutlah.
Mereka tak dapat ikut Rasulullah SAW sebab mereka memikirkan bahawa mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang berkuasa. Sedangkan Rasulullah adalah anak yatim. Dan kalau dalam apa? Anak yatim piatu. Piatu tu mendatang saya tak tahu. Ya. Tapi anak yatim piatu. Ya. Rasulullah ni anak yatim piatu. Dan orang-orang hebat di Mekah tu, termasuklah Abu Jahal, Abu Sufyan, ya. Abu Lahab tu apa saudara dia sendiri pun tak mahu menerima seruan yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebab dipandang Rasulullah ni rendah. Tak setaraf dengan dia. Tapi Rasulullah didampingi oleh sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Yang Allah sediakan sahabat-sahabat ni. Yang kita tidak menjangka tentang perencanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sediakan sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, sepupunya Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, ya, dan juga Umar bin Al-Khattab. Semua sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni, tuan-tuan. Ya. Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua sahabat-sahabat, ada yang antaranya jutawan. Ya. Dan ada di antaranya memang orang-orang yang gagah berani seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, yang mati syahid di medan perang Uhud. Inilah orang-orang yang membantu dan menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ramai lagi lah tuan-tuan dan puan, tapi kebanyakan daripada orang-orang yang miskin, orang hamba sahaya yang membantu Rasulullah. Orang-orang kaya pada waktu itu tak ada. Orang-orang yang ada kuasa tak ada. Malah mereka membuat pakatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah berpindah ke Madinah, sebab dah ada di Madinah itu orang-orang Islam yang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ini panggil orang-orang Ansar. Junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut sabdanya yang tersebut dan datang kepadanya untuk mengikat setia di atas beberapa perkara. 6 perkara, ya, yang mana Rasulullah mengikat setia dengan orang-orang Ansar diminta mengikat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, janganlah menyekutukan sesuatu jua pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, perjanjian setia dengan orang-orang Ansar, pertama, jangan disekutukan ataupun menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Maksudnya jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan menyekutukan Allah, iaitu jangan menyekutukan Allah di dalam perkara i'tiqad dan amal ibadah. Dalam i'tiqad, dalam akidah kita, dalam keimanan kita, jangan kita sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita mengesakan Allah dan mengatakan Allah tu tak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah Taala yang esa itu tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah tak sama dengan makhluk-makhluk yang baru ni. Kita ni baru, kita dipanggil hadis ataupun hawadis, makhluk-makhluk yang baru. Ada 2 makhluk, ya. Satu al-hawadis, satu al-mumkinat. Al-mumkinat ni iaitu makhluk yang belum ada dan yang dah ada. Hadis ni makhluk yang dah ada. Yang dah ada macam kita ni dipanggil hadis ataupun hawadis. Dan bila-bila masa juga kalau Allah menghendaki, ya, kita boleh dikekalkan ataupun hidup dengan sentosa ke atas dunia ni, ataupun kita dimatikan, dimusnahkan. Tetapi yang mungkinat ni, yang belum ada, Allah adakan. Yang dah ada, Allah berikan kenikmatan dan sebagainya, diberikan hidayah, diberikan taufik. Ya? Jadi Allah memiliki ataupun menguasai kedua jenis makhluk ni. Satu dipanggil hawadis, satu dipanggil mumkinat. Demikian juga halnya ketika meminta, memohon serta berselindung dari satu-satu hajat atau perkara. Mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah baca banyak. Selalu kita baca surah Al-Ikhlas. Semua orang hafazkan surah Al-Ikhlas ni. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah ayat ataupun surah, ya, yang sangat, ya, memberikan kekuatan iman kepada orang Islam. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat kita memohon, meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak
diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, sebab itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah surah ataupun ayat yang membawa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan semua kepercayaan khurafat yang selalu kita amalkan dahulu. Ya, semasa kita di zaman-zaman sebelum kedatangan Islam ataupun Islam dah datang tetapi belum dapat lagi dihapuskan khurafat tersebut. Ya. Contohnya mandi safa tak dapat dihapuskan dulu, tapi bila kedatangan Islam, dakwah dah kuat, mandi safa pun dengan beransur-ansur tidak lagi diamalkan. Dan banyak lagi pemujaan, ya. Pujaan apa? Memuja pantai, memuja semangat padi. Semua dah tak ada dah. Berkumpul-kumpul, memuja semangat padi itu, bawa kepala kerbau daripada daripada hulu sampai ke hilir tu, singgah di kampung-kampung tu. Puang ke bukan puang? Berpuang. Dulu. Memuja semangat padi tu sebenarnya. Sampai kampung ni naik atas dekat. Ikut sawah, sungai sawah tu. Itu pun khurafat dulu. Dulu sebelum nak menanam padi, kita buat dulu puang ni. Ya. Dia dua, satu puang, satu gatip jalan. Gatip jalan. Gatip jalan. Gatip lah, jalan tu gatip. Gatip tu menyebut nama Allah ke macam mana tu? Ya. Ada imam, ada apa ustaz Haji Rahman ni begitu. Dia tak bawah, dia yang puang tu ada pawang dia kan? Itu pawang. Pakai pawang. Yang gatip tu ada imam dia. Jadi kedua-dua ni dah campur dah. Maknanya ada sedikit lah. Maknanya lama-lama puang ni pun hilang. Gatip pun orang tak buat. Orang berzikir. Dia buat kat Puri. Ya. Beliau macam dia balik. Banding Najib tu. Banding Najib. Tahun bila tu? Nama dia Geladi. Ya. Batang Geladi. Memang betul. Dulu kalau buah puang ni Dia ada apa lah. dengan batang keladi. Tak boleh lah. Malam tu ribut banyak orang Puri. Selepas puang tu. Maknanya benda tu benda yang salah lah kita buat. Masa tu kita tak tahu salah. Kan? Semua orang seronok. Saya pun seronok masa tu. Tunggu kat kampung, kumpulan tu datang, dekat kemah kat kampung tu dah siap dah. Ya? Pulutnya dah siap, dah cendolnya dah siap, dah rendang ayam, lemang, semua dah siap dah. Diorang naik berjamu, lepas tu batang keladi. Lawan dengan batang keladi. Itu yang dikatakan khurafat tu. Itu memuja semangat padi. Dia kayak apa? Dia urus Puri tu, tontong tu. Dia melebih buah nama kan. Jadi buah kan. Dia kena pokok buah tu dia baling tu keliling kan. Bawang tu buat dah. Aku baca dia tu. Itu masa tu pesta lah dalam kampung. Kan? Pesta lah. Pesta kan? Di Puri potong melih kebau hitam, di Mampung kebau putih, kebau lah. Mak Ada di situ. Betul-betul. Waktu tu belum masuk lagi lah. Ya? Ajaran-ajaran dakwah-dakwah Islam ni. Sekarang ni khurafat lah. Khurafat lah dulu. Tapi Ya? kalau kita minta lain kan. Ni berdoa kepada Allah lain. Ya? Kita maknanya kita buat zikir. Tak ada jalan tu, gatip jalan tu. Itu masa ada awak sikit gini kan. Awak. Macam bubur merah, bubur putih. Macam wabak penyakit lah. Wabak. Okey. Awak. Dan kalau di sebelah Kelantan pula puja pantai. Puja pantai. Itu puja pantai. Itu merebak dululah, tetapi bila dakwah Islamiah telah semakin kuat, maka semua tu mandi safa pun dah tak ada dah, ya. Khurafat puang ni pun tak ada lah, puja pantai ni pun dah tak ada dah, semua dah tak ada dah. Itulah kedatangan Islam itu membawa kerahmatan kepada manusia ataupun kepada masyarakat yang
Ya. Mandi Sapa. Mandi Sapa tu satu. Sampai tahun 1969. Bila kes 13 Mei tu, Mandi Sapa orang tersadai kat Melaka beratus-ratus bas. Ya, daripada utara tak lepas balik tu. Lepas balik tu tak ada lagi orang Mandi Sapa kat Melaka dah. Betul-betul bala datang. Betul. Ya. Ada tarian apa? Tepi pantai itulah sampai Last kali sampai 13 Mei tu. Ya, 69. Ya, 13 Mei 69. Lepas tu tak ada dah. Ya. Itu tak jumpa. Lepas tu barulah Jangan fikir nanti laut di kejaran. Hari tu 13 Mei tak ada. tak ada orang dah. Tak ada pergi dah. Yalah. Lepas-lepas kan. Yang orang jadi tragedi dekat Indonesia tu yang muja apa tu pun berapa kata kan Puja apa tu? yang dekat Indonesia kan. Ya, ha. Yang bunyi tenggelamkan Ya, ha. Terlalu sangat, ya. Banyak perbuatan-perbuatan dan amalan maksiat lah waktu tu, ya. Dan yang macam tsunami di Aceh tu dikatakan para ulama dah menasihati, ya. Tetapi mereka tak mau terima. Bukan kebetulan ataupun sesuatu yang Allah nak tunjukkan lah, ya. Jadi kita kena berfikirlah sebagai satu yang iktibar, ya. Baik, yang kedua, Rasulullah perjanjian yang diikat setia dengan orang-orang Ansar ni, yang keduanya ialah janganlah sekali-kali mencuri hak orang lain, baik pun sedikit atau banyak. Sikit ke banyak ke, janganlah diambil hak orang lain. Okay? Mungkin kita ambil hari ni sikit, besok ambil sikit, ataupun dalam tahun tu 2-3 kali kita ambil sikit. Tapi lama-lama kalau jadi amalan kita, dia akan menjadi banyak. Sikit-sikit lama-lama jadi banyak. Dan bila kita makan hasil daripada kita ambil hak orang lain, dia jadi darah daging kepada kita, jadi darah kepada anak isteri kita, jadi darah daging kepada keluarga kita. Jadi mulalah kita bising, kenapalah doa aku tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni? Kenapa doa-doa kita Allah tak makbulkan? Mungkin ada sebab-sebabnya lah. Di antaranya ialah kita memakan benda-benda yang bukan hak kita. Itu kita kena jaga, tuan-tuan. Itu satu, doa. Kalau Allah nak makbulkan doa, kita kena bersihkan diri kita dulu. Dan satunya, kalau kita ambil hak orang lain ni, kita kena pulangkan hak tersebut. Dulu-dulu memanglah biasa kalau dalam kampung-kampung. Kalau nak buat sesuatu dalam kawasan rumah porak kita tu, kita pinjam cangkul orang, kita pinjam menggali orang, kita pinjam penyapu orang. Lepas tu tak pulang-pulang. Sudahnya kita punya. Ini kita akan ambil hak orang, walaupun kesikit, nampak macam perkara biasa. Tetapi bila kita selalu buat amalan-amalan seperti ini, kita rasa tak bersalah. Kita ambil hak orang, kita rasa tak bersalah. Kita tak pulangkan hak orang tersebut. Cangkul kita tak pulangkan, penyapu kita tak pulangkan, perkara-perkara yang kita gunakan hak orang kita tak pulangkan. Cegah dalam Islam. Tak mengelakkan diri daripada mencuri dan menggunakan sesuatu yang bukan hak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sikit pun perlu kita ambil. Kita nak guna hak dia, keizinan tu perlu. Dan kita kena latih lah. Kadang-kadang kita tak latih anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kadang dia bawa pensel kawan, dia bawa balik, bawa beg kawan, dia bawa balik, dia bawa barang-barang kawan. Kita kena beritahu. Ini didikan. Kalau ada anak cucu kita buat sesuatu yang dia ambil hak kawan-kawan dia, kita didik je, pulangkan balik. Itu daripada kecil. Inilah ikatan janji yang dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang Ansar di Madinah. Yang ketiga, janganlah berzina atau bermukah. Ini memang dosa besar lah. Ini dosa besar yang mana hukumannya ada dua. Satu, direjam sampai mati. Yang kedua, disebat dan direjam lah, sampai mati. Disula pun zaman-zaman pemerintahan raja-raja Melayu dulu, kalau melakukan kesilapan seperti ini, dia tak disebat, dia tak direjam, tetapi disula lagi teruk lah.
Di Gamau dia pakai tu, tikam dia ni. Ditikam. Tikam, dia bunuh dia ni. Tu Datuk Bengkuta buat. Kerja Datuk Bengkuta. Pernah berlaku Ya? Pernah berlaku. Masalah zina, masalah itu ni. Ya. Jadi kadang-kadang ada hukum yang kita katakan hukum yang datang daripada syarak. Pada hukum agama, direjam ataupun disebat. Direjam sampai mati ataupun dirotan 100 kali rotan, disebat. Ataupun ada hukum-hukum yang dilakukan dalam bentuk masyarakat setempat lah. Ataupun dalam adat. Ada juga. Jadi ini kita kena pergi kepada yang sebenar, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hukum yang sebenar. Macam cerita Semerah Padi Tuan Semerah Padi itu. Kemudian yang keempat, janganlah hendaknya membunuh anak-anak kecil. Ini zaman jahiliah tuan-tuan. Zaman sekarang lain bentuk dia. Tapi zaman jahiliah tu memang dibawa ke tengah padang pasir itu, digalikan lubang, kemudian dimasukkan anak dia dalam lubang tu dan ditanam. Itu memang berlaku zaman jahiliah tu. Tapi bukanlah menyeluruh, tetapi ada sebahagian tempat melakukan seperti sedemikian. Itu membunuh anak-anak kecil dengan menanamkan dia hidup-hidup. Tapi hari ini kita tak jumpalah perkara tersebut. Tapi ada berlaku beberapa perkara yang mana manusia ni tidak lagi ada sifat kasihan belas kepada anak-anak yang dia lahirkan. Anak-anak yang dia lahirkan secara curang ke, secara betul ke, dia tak mampu nak jaga. Kemudian dia masuk dalam beg, dia tinggalkan tepi pagar, dia sangkutkan di pintu surau dan sebagainya. Ataupun dia letakkan tepi jalan. Ingat 2-3 hari lepas ada gambar budak kecil yang ditinggalkan dalam keadaan budak tu. Ya. Kalau tinggalkan tak apa, ada orang ambil, yang disangkutkan tiang pagar pun ada. Ada yang lebih dahsyat lagi tu. Campak daripada tingkat 5. Tingkat 10. Berkecai mati pun ada. Mana sifat belah kecian dah tak ada dah. Itu bukan zaman jahiliah, zaman-zaman moden pun tuan-tuan dan puan. Zaman moden. Zaman moden. Dan kalau kita baca internet, kita jumpa cerita bagaimana orang Inggeris tu bunuh anak dia, bunuh isteri dia, di negara barat lah. Dia tak tahan tanggung kehidupan yang mendesak pada waktu ni. Ada yang bunuh keluarga dia dan sebagainya. Dan di Malaysia pun macam tu juga, ada yang bunuh diri lah. Bukan dia bunuh anak, dia bunuh diri dia. Bunuh anak tu lain, bunuh diri sendiri lain. Sebab bunuh diri sendiri ni adalah satu perbuatan yang dianggap sesat dalam Islam sebagai dosa besar. Ada yang terjun daripada jambatan Pulau Pinang kan. Ada terjun jambatan Pulau Pinang, tak tahan dengan kehidupan, dia terjun. Sebab tu akidah sangat penting, supaya kita tidak menyeleweng daripada akidah, ataupun kita tak melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama kita. Dan yang kelima, janganlah membuat pendustaan. Ini memang pendustaan ni memang, kalau kita tengok zaman ni, memang perkara pendustaan ni seolah-olah macam rasa orang-orang yang buat dusta ataupun buat berita-berita palsu ni, dia rasa dia macam tak berdosa. Sebenarnya apa yang kita buat tu menyalahi kebenaran adalah berdosa. Kalau ada kesedaran itu, mungkin tak ada orang yang nak menyampaikan berita-berita fitnah dan sebagainya. Tapi ramai yang tak sadar. Dia anggap perkara itu biasa. Sebab apa? Orang lain buat, dia pun boleh buat. Jangan mengadakan tuduhan keji kepada orang lain yang sengaja direka-reka. Ini katakan fitnah lah. Jangan buat fitnah. Ini memang dah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dah ada perjanjian pun di antara Rasulullah dengan umat Islam dahulu, terutama dengan orang-orang Ansar yang baru masuk Islam. Rasulullah buat perjanjian. Jangan ada pendustaan. Jangan mereka-reka tuduhan. Jangan mengadakan tuduhan keji, dia buat fitnah di antara hadapan dan belakang mereka, di depan lain, di belakang lain. Kerana perbuatan demikian membawa perselisihan. Sebab itu dalam Quran Allah sebut al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh.
Sebab satu fitnah yang disebarkan boleh menjadi peperangan, boleh menjadi pembunuhan dan juga berbagai-bagai yang merosakkan masyarakat. Sebab itu fitnah itu sangat bahaya. Lepas tu dalam Quran Allah sebut al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada pembunuhan. Sebab satu fitnah boleh menyebabkan berlaku peperangan dan pembunuhan. Kerana perbuatan demikian membawa persisihan, perbalahan dan memecah serta meruntuhkan persahabatan dan tiang persatuan. Jadi janganlah ada adu domba, fitnah, tumahan-tumahan dalam masyarakat. Ini semuanya membawa kepada perselisihan, keruntuhan masyarakat. Ini perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Ansar. Perjanjian. Dan yang keenam, janganlah menderhaka, merosak kebaikan dan kebajikan yang diperintah agama disebabkan hendak mentaati atau takutkan makhluk manusia. Janganlah sanggup membelakangkan agama kerana nak mentaati orang lain. Itu maksud dia. Janganlah sanggup membelakangkan hukum agama, melebihkan hukum-hukum yang ataupun kerana nak menghormati satu-satu kumpulan, satu-satu pihak, maka kita belakangkan hukum agama. Sebab itu yang haram tetap haram, yang halal tetap haram. Sebab dalam hadis Rasulullah menyebutkan al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Haram jelas, halal pun jelas. Ada tak haram tak jelas? Jelas haram. Kalau Allah sebutkan haram tu contohnya minuman arak tu haram, judi tu haram, jelas haram. Janganlah cubalah kita nak menukarkan ataupun menjadikan perkara yang telah diharamkan oleh Allah itu menjadi halal. Sebab itu kita kena jaga. Kena jaga lidah kita, kena jaga hati kita, kita jaga perbuatan kita yang boleh membawa kepada murtad sekiranya kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu boleh membawa kepada murtad. Walaupun terkeluar daripada mulut kita, seolah-olah kita mengatakan sesuatu yang dijadikan oleh Allah SWT ini walaupun haram, kita katakan ada jalan nak jadi halal, tapi kena caranya kena ikut hukum syarak yang sebenarnya. Perkara yang haram boleh jadi halal tu kalau sekiranya ada berlaku apa? Perkara yang darurah. Perkara yang darurat. Selalu dinyatakan oleh guru-guru agama yang mengajar di sekolah dan sebagainya. Dia kata, pertama kita boleh makan babi kalau kira tak ada makanan lain. Tak ada lagi dah makanan lain lah. Umbut pun tak ada. Kucing boleh makan tak? Kucing pun tak ada nak makan, lembu, kebab, kambing dia tak ada, yang ada tinggal babi je banyak. Sekarang ni babi banyak betul tuan-tuan dan puan. Babi banyak betul. Cina pun tak nak makan babi dah. Mana-mana pun ada, belakang rumah kita ada. Kalau lah Tuhan halalkan babi. Cina tak nak solat. Cina dalam kampung kita lah punya. Tapi babi diharamkan. Sebab dia najis mughalazah. Kalau dia geser-geser tiang rumah kita pun dah kira najis mughalazah lah tiang rumah kita tu. Itu babi. Kadang-kadang kita tanam kebun kita, tanam pisang ke tanam kelapa, habis. Habis kena apa ni dimusnahkan oleh babi ni, tuan-tuan dan puan. Kita pergilah pegang benda tu. Jadi benda yang dah diusik oleh babi, dah digigit dia, dah dimakan, yang ada ideo dekat situ, itu adalah najis mughalazah. Kita kena jaga, sebab tu babi itu diharamkan dalam Islam. Janganlah cuba kita menghalalkan kecuali, itu saya sebutkan, kecuali dalam keadaan darurat, tak ada makanan lain. Dan satu penipuan yang berlaku, contohnya berlaku di Bosnia dulu, Herzegovina. Mereka turunkan makanan, gugurkan makanan kepada orang Islam di Bosnia. Campur daging babi dengan daging lembu, makanan itu. Jadi waktu itu bukan saja orang-orang Islam di Bosnia terseksa kerana berlawan dengan orang kafir Kristian di sana, tetapi makanan yang dibantu oleh mereka pun tak ikhlas. Campur babi dengan lembu. Jadi nak jaga tu tuan-tuan dan puan. Nak jaga, jangan kita syubhat ataupun ada makanan kita termasuk benda-benda yang najis. Kita makan benda yang najis. Babi najis. Dan seterusnya, janganlah menderhaka, merosakkan kebaikan dan kebajikan di perintah agama disebabkan hendak mentaati atau takutkan makhluk manusia. Jadi ini pun ada cabaran dia tuan-tuan dan puan.
ada cabaran dalam hidup kita, ya. Kalau kita kembali pada sejarah dalam zaman Jepun dulu, memang ada orang Islam zaman tu yang dipaksa oleh orang Jepun menyembah apa? Menyembah matahari. Kalau tak sembah, kena pancung. Jadi dalam kedudukan macam tu, kita macam mana kita? Kalau zaman sekarang lah berlaku, ya, dipaksa menyembah berhala dia. Kalau tak sembah berhala dia, kita dibunuh. Boleh tak kita sembah berhala dia waktu tu? Apa nak jawab? Boleh tak kita melakukan perbuatan yang menyalahi akidah ni, ya? Kalau kita tak lakukan, kita akan dibunuh. Boleh tak antara kita nak dibunuh ataupun kita nak menyembah sesuatu yang menyalahi akidah kita? Jadi ini banyak pendapat tuan-tuan dan puan. Tapi pendapat yang paling masyhur sekali, kita lakukan tetapi tidak ada niat dalam hati kita. Kita jaga akidah dalam hati kita, yang nampak adalah perbuatan kita. Tapi kalau kita sangat tegar, sangat hebatlah, tak apalah, mati-matilah. Tak apa. Ini pun berlaku dalam, kalau kita baca surah Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Buruj. Ya? Dalam Al-Buruj tu, orang tu disuruh masuk ke agama lain. Jangan menyembah Allah. Kalau nak selamat, dia kata. Kalau nak selamat, sebab semuanya akan dimasukkan ke dalam parit dan akan dibakar. Tapi orang Islam waktu tu tak peduli. Masuk dalam parit dibakar pun tak apa. Sebab dia tak mau menukar akidah dia. Ini kekuatan yang ada. Ya? Ini diceritakan dalam surah Al-Buruj. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Buruj, jumpalah macam mana orang dahulu, ya, orang kafir memaksa orang Islam menyembah agama dia. Kalau tak, dibakar, masuk dalam parit. Hari ini pun tuan-tuan dan puan, dalam zaman moden kita pun berlaku, ya, kepada golongan Rohingya, ya, dibakar rumah dia, ya, dibunuh dia, ya, dibunuh lelakinya dan orang perempuannya dikurung dan dilakukan sesuka hati dia, ya. Ini pun berlaku. Orang-orang Rohingya, ya, digunakan ataupun dilakukan seperti haiwan lah, ya, yang tak ada belas kasihan atas dunia ni. Sebab itu dalam satu hadis Allah menyebutkan, ya, kalau kita nak dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak dikasihani oleh malaikat, ya, yang ada di langit, maka kita hendaklah antara manusia di dunia ini kasihan belas antara satu sama lain. Seperti mana sabda Rasulullah, Ar-Rahimun yarhamumur Rahman. Orang yang belas kasihan antara satu sama lain, maka mereka akan dikasihan belas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaklah kamu berkasihan belas di atas muka bumi ini, maka mereka-mereka yang di langit akan kasihan belas dengan kita. Jadi kalau kita kaitkan ini dengan COVID-19 dan semuanya, kita dapat tahulah apa sebabnya kita terjadinya COVID-19 ni. Antaranya kita tak berbelah kasihan antara satu sama lain. Kejam, zalim antara satu sama lain. Merampas hak orang dan menyiksa orang. Dan berbagai-bagai lagi, ya. Dan inilah sebenarnya yang kita nak fahamkan daripada hadis ini, ya. Maknanya ada perbuatan-perbuatan kita itu yang kita tidak sedar, dan sebenarnya Allah menyedarkan dengan sikit saja, tuan-tuan, dengan makhluk yang tak nampak kat kita. Makhluk apa? Virus nampak tak? Tak nampak. Sikit je, tak nampak, halus sangat. Pada zaman dulu, sebelum Rasulullah diputerakan ataupun sebelum Rasulullah lahir, ya, tentera bergajah yang nak menyerang Kaabah, kemudian diserang oleh burung yang bawa batu kecil saja. Nampak batu dia. Tapi kali ini kita tak nampak, batu pun tak nampak. Ya? Tak nampak. Tiba-tiba dah kena sana. Hari ni berapa ratus orang? 800 lebih kan? 800 lebih. Hari tu dah tinggal 2, tinggal 3, tinggal 4. Naik balik. Jadi jangan fikir bahawa benda ini akan boleh, ya, boleh hilang dengan sekejap. Tapi Allah akan memberi peringatan kepada kita, ya, waktu, dan kita hendaklah meneguhkan keimanan kita dan menguatkan akidah kita, ya, dengan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendirikan salat dan membanyakkan sedekah dan sebagainya, dan kebajikan-kebajikan yang lain, tuan-tuan dan puan.
Setakat itulah dulu tuan-tuan dan puan pada. Ada soalan tak? Ada soalan ya? Tentang ujung ni malah nak soalan tu. Setakat itulah dulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadailuha jaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. فمن صلى عليه مرة واحدة 10 عليه يصلي الله وصلاة من الله رحمة وعناية.